Bertemu kembali dalam Johor Memilih bersama saya Naila Huda. Sepanjang hari ini kami bawakan perkembangan terkini Hari Pengundian PRN Johor. Kami akan bersama dengan rakan-rakan setugas, wartawan dan wakil Astro Awani yang berada di lapangan, khususnya di pusat-pusat mengundi. Kita juga akan bersama dengan pakar-pakar penganalisis politik untuk ramalan mereka bukan sahaja melihat kepada keputusan PRN yang dijangkakan malam ini dalam kita membawakan keputusan rasmi dan tidak rasmi. Dalam masa yang sama kita juga akan mengulas dan berbincang mengenai senario politik akan datang, terutamanya mengambil kira pilihan raya umum PRU. Dinamik politik pastinya akan menunjukkan sedikit perubahan dengan PRN kali ini. Itu antara tumpuan kami pada jam ini. Pada masa yang sama kita juga melihat kepada penglibatan pengundi-pengundi baharu. Hampir 750,000 pengundi baharu, antaranya termasuk pengundi baharu didaftar secara automatik dan juga pengundi muda berusia 18 tahun, 19 tahun dan 20 tahun mengundi buat pertama kali PRN yang cukup bersejarah. Tetapi sebelum itu kita nak melihat kepada kadar peratusan keluar mengundi. Ini juga menjadi tumpuan, sama ada kadar peratusan keluar mengundi akan kekal rendah seperti mana kita lihat dalam PRN Melaka sebelum ini, dan terkini setakat jam 1 tengah hari SPR mendapati kadar peratusan keluar mengundi 35%. Ada peningkatan berbanding dengan 29% setakat jam 12 tengah hari tadi, dan melihat kepada 11 pagi 22%, 10 pagi tadi 13% dan 9 pagi tadi 6%, dan diharapkan angka ini akan terus meningkat dalam kita mengikuti perkembangan di pusat-pusat mengundi sehinggalah tamat waktu mengundi pada jam 6 petang pagi. Penonton yang layak mengundi pada PRN kali ini masih banyak lagi masa untuk anda menunaikan tanggungjawab. Dan kita nak terus bersama dengan Wakil Astro Awani di Johor, Syuhada Kadir yang berada di Sekolah Kebangsaan SK Ismail 1. Dan difahamkan Syuhada melihat ada sedikit peningkatan jumlah pengundi yang berada di SK Ismail 1. Syuhada, apa yang terkini boleh dikongsikan dari sana? Baik, apa yang saya boleh katakan, jika hendak dibandingkan, jika pada sebelah pagi tadi saya berada di Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Muar, juga di dalam kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Maharani ini, di sekitar Bandar Muar ini. Jika pada sebelah pagi tadi, hanya golongan warga emas yang memenuhi pusat-pusat pengundian. Rentaknya agak perlahan tetapi berbeza. Ketika ini saya berada di Sekolah Kebangsaan Ismail 1, yang mana di sekolah ini sebanyak 9 saluran mengundi disediakan yang akan melibatkan lebih 5,000 pengundi di bawah kawasan kerusi Dun Maharani ini. Dan jika pada sebelah pagi hanya golongan warga emas yang keluar mengundi, tetapi momentumnya mula berubah. Suasananya sejak jam 12.30 tengah hari tadi, golongan pertengahan dan khususnya golongan muda, yang mana kita tahu undi 18 mula kali pertama dilaksanakan pada kali ini, mula hadir ke pusat-pusat pengundian di sekitar daerah Muar ini, yang mana apabila saya bertanyakan kepada mereka kenapa tidak keluar pada sebelah pagi, dan mereka berkongsikan bahawa bukan mereka tidak mahu keluar pada sebelah pagi, tetapi sebaliknya mereka mengikut saranan waktu yang telah ditetapkan oleh SPR, yang mana ada antara mereka yang terima waktu keluar mengundi itu saranannya adalah pada jam 12 hingga 2 petang. Ada antara mereka pula yang terima pada jam 2 hingga 4 petang. Dan kalau nak dibandingkan dengan pagi tadi, memang suasananya berbeza. Dan mungkin saya boleh kongsikan sikit juga dari segi cuaca, yang mana pada tadi sebenarnya dah mula hujan gerimis di sekitar kawasan Dun Maharani ini, di sekitar kawasan Bandar Muar ini, yang mana kalau mengikut ramalan Jabatan Meteorologi juga akan berlaku ribut petir di sekitar kawasan Johor Utara, Segamat, Tangkak dan juga daerah Muar ini. Tetapi bagaimanapun gerimis itu hanya sekejap dan ketika ini kembali panas. Dan sejak jam 12.30 tengah hari tadi saya berada di sini sehingga jam 2 petang ini, saya boleh katakan memang tidak putus-putus pengundi-pengundi masuk ke pusat pengundian ini. Kalau pada sebelah pagi perlahan, tetapi pada sebelah waktu tengah hari ini memang menurut pihak polis yang menjaga lalu lintas di sekitar kawasan ini juga mula sesak. Jalan-jalan utama masuk ke kawasan sekolah ini juga mulai sesak kerana pengundi-pengundi dan khususnya pengundi-pengundi baru datang untuk menunaikan tanggungjawab mereka, kerana apa yang mereka katakan bahawa ini adalah ruang untuk mereka mempartisipasikan apa yang mereka mahukan dalam menyertai pesta demokrasi ini, Naila. Boleh lihat di belakang Syuhada cukup meriah. Tak putus-putus orang datang untuk mengundi di SK Ismail 1. Kalau nak dibandingkan tadi Wakil Astro Awani Aiman yang berada di Dewan Kampung Melayu, dia agak bimbang dan agak kecewa kerana dia sebagai seorang anak muda sendiri yang akan turut menunaikan tanggungjawabnya mengundi buat pertama kali. Tadi dia sikit bimbang kerana melihat tak ramai anak muda yang keluar mengundi di kawasannya, iaitu di Dewan Kampung Melayu tadi. Tetapi cukup berbeza kalau kita lihat di SK Ismail 1 ini. Tapi tadi Aiman kata satu faktor yang perlu kita ambil kira dalam melihat kepada
peratusan keluar mengundi yang sedikit rendah mungkin dalam kalangan anak muda ini adalah mungkin mereka ni bangun lambat. Itu mungkin satu stereotip yang boleh kita generalize dengan anak muda ni hujung minggu kan bangun lambat. Tapi difahamkan Syuhada ada sempat menemubual beberapa anak muda yang keluar mengundi tadi, Syuhada. Betul. Sebenarnya apabila saya ajukan, apabila kami mempersoalkan kenapa tidak keluar pada 11 pagi, kerana pada 11 pagi itu kalau kita lihat hanya golongan-golongan warga emas sahaja yang memenuhi pusat-pusat pengundian di sekitar daerah Muar ini. Tetapi apa yang mereka kongsikan, kerana kita tahu bahawa kita masih lagi terikat dengan SOP ketat dalam tempoh pandemik COVID-19 ini, yang mana mereka hadir mengikut waktu-waktu yang disarankan oleh SPR, yang mana kita boleh buat semakan daftar pemilih, dan kebanyakan pengundi-pengundi muda ni, khususnya pengundi-pengundi 18 hingga 20 tahun ini, diorang waktu yang disarankan untuk mereka hadir ke pusat-pusat pengundian ini adalah pada jam 12 tengah hari sehingga 6 petang nanti. Waktunya 12 tengah hari sehingga 2 petang. Ada yang terima saranan waktu itu 2 petang sehingga 4 petang. Itu menjadi faktor utama kenapa mereka hadir pada 11 tengah hari baru nampak kelibat-kelibat mereka ini muncul ke pusat-pusat pengundian. Bukan mereka tidak mahu hadir 11 pagi. Sebaliknya mereka mengikut kerana mereka tidak mahu kesesakan. Ada juga yang berkongsikan bahawa tidak dinafikan masih lagi mereka bimbang dengan penularan pandemik COVID-19 ketika ini. Kita tahu dengan varian Omicron dan sebagainya masih lagi bimbang. Itu yang menyebabkan mereka memilih untuk mengikut waktu yang disarankan oleh SPR kerana mereka tak nak berlaku kesesakan di pusat-pusat mengundi itu, Naila. Okey, tadi Syuhada berada di SMK Muar dan sekarang ini berada di SK Ismail 1 dan sempat menemubual antara pengundi yang hadir menunaikan tanggungjawab mereka. Mungkin sempat menemubual mereka dan berdasarkan tinjauan Syuhada di sana, adakah mereka kebanyakannya merupakan penduduk tetap di sana ataupun ada juga antara mereka yang balik mengundi? Baik, Nala, setakat ini apa yang saya temui kebanyakannya memang penduduk ataupun menetap di sekitar Dun Maharani ini, yang mana ada, tetapi ada juga pengundi-pengundi baharu yang mana mereka tinggal di ibu bapa mereka, kediaman ibu bapa mereka berada di kawasan Dun Maharani ini, tetapi mereka berada di luar kawasan, sebagai contoh berada di universiti-universiti di luar negeri Johor ini, tetapi mereka tidak melepaskan peluang untuk pulang untuk menunaikan tanggungjawab mereka. Dan kalau saya boleh kongsikan sikit, di Dun Maharani ini akan menyaksikan pertemuan 6 penjuru, dan apa yang pengundi-pengundi baru ini kongsikan kepada saya sebentar tadi, inilah ruang untuk mereka, kerana jika sebelum ini mereka hanya meneman ibu bapa mereka untuk mengundi dan mereka hanya meluahkan rasa tidak puas hati tentang pentadbiran kerajaan sebelum ini kepada ibu bapa mereka, tetapi mereka rasa puas apabila kali ini mereka sendiri berhak dan layak untuk memangkah memilih sesiapa wakil rakyat yang mereka rasa layak untuk mentadbir kawasan Dewan Undangan Negeri mereka itu sendiri, Naila. Ya, Syuhada, pastinya yang menjadi tumpuan kali ini adalah penglibatan pengundi baharu, khususnya pengundi muda 18, 19 dan 20 tahun. Syuhada sendiri ada melihat ada antara pengundi hari ini yang turut berusia 18, 19, 20 tahun yang mengundi buat pertama kali? Ada, Naila, betul. Saya juga sempat menemubual sebenarnya ada 2-3 orang yang baru berumur 18 dan 19 tahun, yang ini merupakan kali pertama. Itu yang dikongsikan kepada saya tadi, yang mana mereka berasa sangat puas apabila dapat mengundi untuk kali ini, kerana dan dari segi prosedurnya juga mereka kongsikan sebab mereka tidak pernah menunaikan tanggungjawab, mereka tidak pernah mengundi dan mereka menjangkakan mungkin ada beberapa prosedur yang ketat dan mengambil masa yang lama untuk membuang undi itu, tetapi mereka boleh dikatakan sedikit terkejut kerana masanya masih diambil kurang 5 ke 10 minit. Apabila mereka sampai, mereka membuat semakan daftar pemilih itu, kemudian mereka terus di-guide oleh petugas-petugas SPR saluran mana yang mereka patut pergi, dan kurang 10 minit sebenarnya proses pengundian itu dan mereka teruja sebenarnya, Naila. Kerana apa yang dikatakan tadi, sebelum ini mereka menjangkakan proses itu lama, tetapi sebenarnya singkat dan sangat mudah, dan mereka rasa puas apabila kali ini mereka sendiri dapat memangkah dan memilih, Naila. Syuhada, menarik untuk kita lihat keterujaan dalam kalangan anak muda untuk mengundi buat pertama kali, kerana kalau kita lihat mungkin sebelum ini ramai yang atau ada pihak yang generalize stereotip anak muda ini melihat mereka tidak berapa minat dengan politik ataupun mereka tidak mempunyai pengetahuan yang begitu mendalam mengenai politik. Tapi Syuhada sempat menemubual mereka, adakah mereka sendiri ada melakukan sedikit kajian, research sebelum mereka membuat pilihan siapa yang menjadi wakil rakyat di kawasan mereka?
Betul Naila, apa yang menariknya kalau kita mengikut banyak penganalisis dan juga kajian daripada Ilham Center juga yang mengatakan kita tahu antara indikator utama yang menjadi persoalan pada pilihan raya negeri Johor kali ini adalah peratusan mengundi. Kalau kita lihat di Melaka, peratusannya hanya lebih kurang 64% yang keluar mengundi dan mungkin bagaimana pula penterjemahannya pada pilihan raya negeri Johor kali ini dengan pelibatan penambahan pengundi-pengundi baru ini. Tetapi apa yang menarik untuk saya kongsikan, lebih kurang sejam lebih saya berada di sini dan pengundi-pengundi baru yang saya terima, kebanyakannya saya boleh katakan mereka ini matang. Dan sebelum mereka datang membuat mengundi di sini, selain mereka bertanyakan kepada ibu bapa, siapakah wakil rakyat, siapakah calon parti mana yang mereka ingin pangkah, mereka juga ada membuat pilihan ataupun ada membuat penyelidikan sendiri. Mereka kata mereka tidak melihat parti mana yang perlu mentadbir kawasan Dewan Undangan Negeri mereka. Sebaliknya mereka melihat kepada kriteria calon itu sendiri. Dan tentunya mereka sebelum mereka datang mengundi, mereka sudah ada pilihan. Kalau di Dun Maharani ini 6 penjuru, mereka sudah ada pilihan. Antara 6 calon yang giat berkempen selama 14 hari ini, mereka sudah ada. Sudah tahu siapa yang mereka ingin pangkah itu, Naila. Syuhada cukup meriah di belakang syuhada itu. Macam syuhada kata tadi, tak putus-putus orang datang mengundi di SK Ismail 1 ini. Malah tadi di belakang syuhada nampak ada beca, nampak ada juga warga emas yang menggunakan wheelchair untuk pergi mengundi. Boleh syuhada kongsikan sedikit keadaan semasa di sana? Betul, kalau untuk dikongsikan keadaan semasa ketika ini memang ada petugas yang kalau kita nampak di belakang tu ada kemah petugas SPR yang mana di situ juga disediakan wheelchair, kerusi roda untuk warga emas yang mana apabila mereka nampak saja kumpulan warga emas keluar daripada kereta, kerana sekolah ini sebenarnya besar. Sekolah ini sebab itu sekolah ini mempunyai 9 saluran yang akan membabitkan lebih 5,000 pengundi. Jadi untuk daripada jarak pintu pagar di mana saya berdiri ini untuk sampai ke pusat-pusat ataupun bilik-bilik kelas-kelas mengundi itu jaraknya agak jauh. Jadi apabila ada warga emas yang sampai, petugas SPR ini tidak akan menunggu lama. Mereka akan terus beri wheelchair dan mereka akan terus bawa mereka ke tempat mengundi itu, dan kebanyakannya warga emas ini akan mengundi pada saluran 1, saluran 2 dan saluran 3. Dan saluran 1 dan saluran 2 itu berada di bawah ini saja, Naila. Dan memang petugas SPR memang boleh saya katakan perjalanannya memang teratur mengikut SOP yang ditetapkan, walaupun ramai, walaupun jalan utama di sini sesak, tetapi prosesnya perjalanannya sangat tenang di sini, Naila. Okey, Syuhada, tadi Syuhada berada di SMK Muar, sekarang ini di SK Ismail 1. Selepas ini Syuhada nak ke mana pula? Baik, mungkin selepas ini saya akan ke Sekolah Menengah Kebangsaan Sri Amar Diraja berhampiran kawasan ini juga. Dan yang mana kalau sedikit saya boleh kongsikan, di daerah Muar sebenarnya ada 3 parlimen. 3 parlimen iaitu Parlimen Pagoh, Parlimen Muar dan juga Parlimen Bakri. Dan Parlimen Muar ini ada 2 kerusi Dewan Undangan Negeri. Selain kerusi Dun Maharani ini, ada satu lagi kerusi Dun Sungai Balang, yang mana kerusi Dun Maharani ini akan membabitkan jumlah pengundi lebih kurang 35,000 pengundi, dan Dun Sungai Balang akan melibatkan pengundi seramai lebih kurang 30,000, yang mana kita tahu pusat-pusat pengundian ini semua akan ditutup sehingga jam 6 petang. Dan saya percaya kalau melihat kepada momentum bermula jam 12 tengah hari tadi, saya percaya waktu ini adalah waktu puncak, boleh dikatakan waktu puncak di mana pengundi-pengundi memilih untuk keluar mengundi pada waktu ini. Dan mungkin saya boleh seru kepada pengundi-pengundi daerah Muar ini, kalau melihat kepada keadaan cuaca sangat baik ketika ini berbanding ramalan Jabatan Meteorologi akan berlaku ribut petir pada sebelah petang, ini adalah masa yang sesuai kepada mereka yang belum menunaikan tanggungjawab, belum keluar. Inilah masa yang sesuai untuk datang menunaikan tanggungjawab anda. Baik, terima kasih. Itu tadi Syuhada Kadir, Wakil Astro Awani di Johor langsung dari SK Ismail 1, dan mungkin kita akan berlintas langsung lagi bersama dengan Syuhada. Selepas ini kita juga akan bersama dengan rakan-rakan setugas lain yang juga berada di pusat-pusat mengundi lain. Cukup meriah kita lihat di Dun Maharani tadi, mungkin sedikit berbeza, lebih meriah berbanding dengan berlintas langsung bersama dengan Wakil Astro Awani Aiman Hakim yang berada di Dewan Kampung Melayu sebentar tadi. Menggalakkan apabila kita melihat lebih ramai anak muda yang keluar mengundi pada sebelah petang ini seperti yang disarankan oleh SPR melalui aplikasi My SPR Semak. Itu ada waktu-waktu yang ditetapkan yang digalakkan untuk keluar mengundi supaya dapat patuh kepada SOP dan tidak berlaku kesesakan. Itu antara tumpuan pada jam ini, melihat kepada kadar peratusan keluar mengundi khususnya dalam kalangan anak muda. Ramai antara mereka undi 18, berusia 18 tahun, 19 tahun, 20 tahun ini mengundi buat pertama kali, dan itu menjadi antara tumpuan. Kalau kita lihat apa yang dikongsikan oleh rakan setugas sendiri, Haji Nazri Kahar, di akaun
akaun Twitternya berceritakan tentang anak muda yang keluar mengundi. Ada antara mereka yang berusia 18 tahun dan ada antara mereka yang kongsikan kisah mereka, bagaimana mereka melakukan sedikit kaji selidik, research untuk mereka kenal pasti siapa pilihan mereka untuk mewakili mereka di kawasan masing-masing. Cukup menggalakkan untuk kita melihat penglibatan anak muda dengan adanya undi 18 dan pengundi baharu. Hampir 750,000 pengundi baharu yang terlibat dalam PRN Johor cukup bersejarah dan mungkin menjadi litmus test untuk undi 18. Bagaimana pengaruh mereka untuk PRN kali ini dan juga untuk PRU akan datang. Mungkin dapat memberi bayangan sedikit. Itu antara perkara yang kami akan bincangkan pada jam ini dan sudah bersedia bersama saya ketika ini Dr. G. Manimaran, penulis buku Pilihan Raya Demokrasi Malaysia. Terima kasih kepada Dr. Sudi bersama saya dalam Johor Memilih jam ini. Ada sedikit peningkatan melihat kepada kadar peratusan keluar mengundi dan apa yang dititik beratkan dan diberi perhatian ketika ini adalah penglibatan pengundi muda. Pandangan Dr. G. Manimaran sendiri melihat kepada bersejarahnya PRN ini melibatkan pengundi muda. Terima kasih Laila. Memang pilihan raya negeri ini memang sesuatu yang bersejarah. Bersejarah dalam pelbagai sini, salah satunya lah kewujudan peluang untuk mereka yang berusia 18 tahun ke atas buat pertukaran boleh mengundi dan begitu yang pengundi automatik. Berikut Twitter dari SPR sehingga pukul 1 tadi dalam peningkatan itu dah pengundian peratusan keluar mengundi sampai 35%. Kalau dari segi pengundi muda, saya melihat bahawa peratusan keseluruhan masih rendah. Kalau kita melihat pada sejarah peratusan keluar mengundi yang lepas-lepas, kalau baik pukul 1, pukul 2, peratusan itu sepatutnya dah sampai 50%. Dan 50% sepatutnya dah sampai, tapi secara keseluruhan pada kali ini saya melihat peningkatan itu sangat kecil. Antara 1 jam ke 1 jam itu sangat kecil, dalam 6%, 5%. Kalau keseluruhan, saya melihat bahawa sehingga pukul 6 nanti kita cuma akan ada bawah 60% peratusan keluar mengundi. Saya berharap pengundi baru, kalau macam mana syurga bagi tahu ramai yang berkobar-kobar, itu satu petanda yang baik. Tetapi bagi saya cukup risau ramai tidak akan keluar mengundi juga. Itu satu petanda yang kurang sihat dan kurang merangsangkan. Kadang-kadang kita nak menggalakkan ramai orang, bukan saja pengundi muda, mereka yang dah berusia yang pernah mengundi yang sebelum ini pun patut menggunakan peluang yang sedia ada. Lagi 4 jam yang akan 2 jam, 3 jam setengah lebih yang akan ada itu boleh menentukan siapa yang boleh menang, siapa yang boleh memerintah. Itu setiap saat, setiap minit selepas ini sampai sehingga pukul 6 adalah sangat penting. Saya berharap... Maaf Dr. G. Manimaran, kita akan berhenti seketika perbincangan kita kerana kita membawakan visual feed langsung bersama dengan Presiden Warisan Datuk Seri Muhammad Shafie Aplah. Kita terus saja ke siaran langsung. Tadi itu jam 1,000 saja. Jumlahnya agak menurun, jadi kita kerahkan semua supaya mereka boleh turun mengundi. Ya? Dan di samping itu kita juga ambil kesempatan, masih ada masa, jam 5 petang tutup, turunlah beramai-ramai, tunaikan tanggungjawab sebaik mungkin untuk menunaikan hak satu, kedua tanggungjawab kita selaku para pengundi di kawasan ini untuk melahirkan satu penentuan sistem demokrasi yang ada. Kalau peratusan itu agak menurun, kurang daripada 60%, sistem seakan-akan gambaran sistem demokrasi itu tak selancar seperti yang kita lihat. Kebiasaan dia 70 ke atas sampai 80%, kalau turun mengundi maknanya lebih daripada 2/3 rakyat telah pun menunaikan tanggungjawab dan amalan sistem demokrasi yang ada dapat kita sempurnakan sebaik mungkin. Ya, ini yang kadang-kadang kebimbangan kita. Ya. Kita boleh katakan amalan kita sistem demokrasi, tapi kalau turun cuma dalam 30%, 70% tak turun, takkan demokratik yang majoriti tak turun. Yang jadi pemerintah, minoriti.
Jadi ini yang kita nakkan supaya langkah-langkah di masa akan datang perkara ini dapat kita tingkatkan. Terima kasih banyak. Tak ada soalan lain kan? Boleh ambil gambar. Peraturan tak boleh ambil gambar kan? 100 meter. Nanti saya kena ambil tindakan. Tadi pusat saya. Okey, itu tadi Presiden Warisan Datuk Seri Muhammad Syafiee Apdal dipercayai berada di Sekolah Kebangsaan Pekalan Raja Pekan Nenas, di mana wartawan kami Hasni Muhammad berada di sana dan menjangkakan ketibaan Datuk Hasni Muhammad yang dijangkakan membuang undi di sekolah tersebut, dan kami akan bawakan visual langsung dari sekolah tersebut sebentar lagi. Tetapi kita nak terus bersama dengan Dr. G. Manimaran yang masih lagi bersama saya ketika ini. Melihat kepada tadi kita bercakap tentang peratusan keluar mengundi, kita tolak ke tepi dahulu kadar keluar mengundi ini yang mungkin dijangkakan sedikit rendah, tetapi secara umumnya bagaimana Dr. G. Manimaran melihat kepada PRN Johor ini secara keseluruhannya? Apa yang mungkin doktor memberi tumpuan, apa yang doktor rasa perlu diberi perhatian pada PRN kali ini? Ada banyak perkara yang kita telah sebut tentang kewujudan pengundi muda dan pengundi automatik, peratusan keluar mengundi itu satu. Yang lain-lain ialah tentang kewujudan kursi-kursi panas, tumpuan kursi-kursi panas yang kita melihat yang mencuri perhatian dari sejak sebelum hari penentuan calon sehingga kini. Kursi mana yang akan bergerak ke kanan, bergerak ke kiri ataupun akan terlepas daripada gegaman yang penyandang sekarang, parti yang memegang sekarang ataupun dikuasai oleh parti-parti baru. Sebab kali ini kita melihat sekali lagi satu lagi sejarah lah, begitu banyak parti bertanding, begitu banyak parti, gabungan parti yang bersaing gelanggang pilihan raya negeri di kali ini. Kalau begitu melihat begitu dan sampai 7 penjuru pun ada. Kalau semua itu kita melihat bahawa ke manakah akan perginya dan siapa yang akan memiliki kelebihan untuk memenangi pilihan raya kali ini. Kalau kita melihat dari sudut kursi panas, ada lebih kurang 15 hingga 18 kursi panas di seluruh negeri dari 56 kursi yang dipertandingkan. Antaranya lah macam saya melihat Kempas, Gambir, Perling, Lakin, Bukit Kopong, Semerak, Macap, Layang-Layang, termasuk kursi yang ditandingi oleh Menteri Besar, Menteri Besar yang kerajaan sebelum ni, yang caretaker government, Menteri Besar caretaker government iaitu Benut. Saya melihat bahawa kursi-kursi ini sangat telah dilihat sebagai kursi panas. Dan ditambah kepada kursi-kursi panas itu, saya melihat ada beberapa kursi yang bukan AWB tetapi masih mendapat perhatian macam di utara Johor iaitu kawasan Kemelah yang ditandingi oleh banyak wanita di sana, termasuk dari MIC dan Perikatan Nasional. Saya rasa itu pun satu kursi yang dilihat sebagai kursi yang saingan yang mendapat saingan yang tinggi, sangat sengit. Kemudian satu lagi aspek yang kita melihat ialah kursi-kursi di kawasan Felda. Kursi-kursi kawasan Felda, ramai penganalisis, pemerhatian saya dan perbualan saya dengan di kawasan di lapangan di Johor tempoh hari menunjukkan kawasan-kawasan Felda yang majoriti peneroka yang Melayu, daripada kaum Melayu, mereka melihat bahawa kursi-kursi itu akan menjadi tumpuan, akan menjadi penentu kepada mana-mana parti yang boleh memerintah ataupun membentuk kerajaan baru pada malam ni selepas keputusan diumumkan. Sebab ada lebih kurang 8 kursi Felda di Johor, sekurang-kurangnya 8 kursi yang akan menentukan arah aliran sokongan. Pola sokongan ke mana mereka akan pergi. Sebab kawasan-kawasan ini dilihat sebagai satu tsunami yang mengejut di Johor PRN yang tak disangka sebelum ini. Ditambahan kepada kursi panas yang saya sebutkan, gariskan beberapa daripada lebih kurang 15 hingga 18 kursi pada kali ini. Kalau kita melihat, saya rasa di sini, kalau tadi kita dah bincangkan, awal ni ada bincangkan tentang peratusan keluar mengundi, kalau kita mengambil kira, kalau kita gabungkan faktor-faktor ni, pengundi baru, kawasan yang luar bandar dan di pinggir bandar dan kawasan Felda, ditambah dengan kawasan kursi panas ni, dia akan menentukan peratusan perbezaan majoriti yang minimal kali ini, tak besar.
dia akan memberi sedikit perbeza kursi perubahan undi kurang 1,000 undi akan diterima oleh pemenang kursi tersebut. Okey Dr. G, pada masa yang sama kita juga ingin melihat kepada pola pengundian khususnya antara faktor dominan yang boleh mempengaruhi pilihan pengundi. Kalau kita lihat berdasarkan kajian Pusat Penyelidikan Ilham Center, mereka mendapati dari segi psikografi pengundi memperlihatkan penilaian kritikal terhadap isu calon. Ada juga penganalisis yang mendapati faktor calon itu lebih penting, lebih utama berbanding faktor parti dan juga mengatasi faktor isu-isu yang diperjuangkan calon tersebut atau isu-isu bagi pengundi itu sendiri. Bagi Dr. G sendiri, melihat apa antara faktor dominan, faktor utama yang mempengaruhi pola pengundian untuk PRN Johor? Saya rasa salah satu faktor pada kali ini ialah tentang keupayaan sesebuah kerajaan yang memerintah yang boleh membawa kelebihan kepada rakyat. Sudah tentu ramai yang bercakap tentang kestabilan parti yang kukuh dari segi mandat yang dimiliki di Dewan dan Negeri. Satu lagi trend yang saya melihat pada kali ini ialah kemahuan rakyat tentang kerajaan yang bersih, kerajaan yang yang integriti, yang kerajaan berupaya. Itu sebab saya melihat dalam semua parti gabungan utama, parti-parti yang bertanding juga, mereka meletakkan selain daripada faktor ekonomi, peluang pekerjaan dan tumpuan kepada belia. Kali ini juga ada parti yang khusus, ada parti-parti yang khusus secara khusus menawarkan dalam janji mereka, dalam manifesto mereka, dalam tawaran mereka tentang apa yang agenda mereka untuk belia. Sebab belia bawah 25 tahun ke bawah itu terdiri daripada lebih kurang 20-25% ataupun di bawah 39 ke bawah itu lebih kurang 40%. Ya. Bermaksud mereka merupakan golongan 1/3 daripada keseluruhan pengundi yang berpotensi untuk didekati. Kalau begitu melihat ada tawaran baru untuk golongan belia dan ada tawaran baru tentang mewujudkan kerajaan yang bersih untuk mengelakkan fenomena lompat dan berlompat. Ini kali pertama selepas yang kita saksikan di Melaka. Ini satu trend baru dalam menyediakan janji-janji, menawarkan janji kepada rakyat yang untuk memikat mereka. Berbandingkan dulu kebanyakan manifesto dalam 10 tahun, 20 tahun lepas, kebanyakan manifesto memberi tumpuan kepada dipanggil ekonomi dan sosial. Tetapi kali ini di luar daripada ruang lingkup lama kepada yang baru yang dapat memikat sebab 1/3 daripada pengundi golongan muda mereka kena memberi tawaran, iaitu tawaran kepada peluang pekerjaan, wakil rakyat yang bersih, wakil rakyat yang berkarisma, wakil rakyat yang boleh memberi tumpuan. Seperti Dailala katakan tadi, dalam mana-mana parti, tumpuan ada juga walaupun faktor parti mempengaruhi pilihan raya, pola pengundian pada malam ini akan diketahui pada malam ini. Wajah calon itu sendiri dalam kawasan-kawasan tertentu macam mana kita saksikan dalam pilihan raya umum tahun 2018 dengan tahun 2013. Ada juga wakil pengundi mereka mengatakan bahawa mereka tidak akan mengundi untuk parti tapi mengundi kerana individu, kerana calon. Sebab calon itu memberi satu pencapaian, satu rekod khidmat yang lebih baik daripada parti. Itu yang kita boleh melihat. Di sini pun kita melihat di setengah-setengah kawasan mereka kata mereka akan memberikan undi kepada calon daripada parti. Dalam lebih kurang bawah 10 kawasan mengatakan kita boleh melihat berdasarkan pada prestasi mereka yang lepas-lepas cara mana mereka mendekati, cara mana mereka mendepani, mendampingi rakyat dan kemesraan mereka itu memberi kelebihan mereka untuk membawa kejayaan. Saya rasa kalau kita lihat dalam segi peratus itu memainkan peratus dalam 20 hingga 3% faktor calon akan menentukan kejayaan. Baik. Ya. Okey, pada masa yang sama tadi saya bersama dengan Prof Azizuddin dan juga Prof Izani yang mereka bersetuju dan banyak menekankan tentang faktor perpecahan undi di belah pembangkang. Bagaimana Dr. G pula melihat perpecahan undi? Mungkin pada satu sudut kita boleh melihat itu menunjukkan atau menampakkan kemeriahan demokrasi dengan penglibatan lebih banyak parti-parti baharu, tetapi ini juga mungkin boleh menjadi satu advantage bagi parti-parti tertentu. Bagaimana Dr. G melihat perpecahan
undi di belah pembangkang itu? Dalam politik, perpecahan akan memberi kelebihan kepada parti yang lawan. Benda itu sangat jelas, bukan sahaja di Johor, di mana-mana pilihan raya yang lepas pun kita dapat melihat di Melaka, kita melihat di Sarawak, kita juga lihat di Sabah 2 tahun lepas benda itu berlaku. Satu kelainan yang sangat ketara, sangat berlainan, berbeza daripada apa yang kita saksikan tahun 2018. Dua gabungan, dua parti sistem disebutkan oleh Prof. Azizuddin juga dalam sesi yang sebelum ini saya dengar. Kita melihat daripada 2 sekarang jadi 3, ada jadi 4. Kita boleh melihat ada 4 kelompok. 3 parti gabungan, satu lagi parti-parti kecil yang bertanding secara berasingan. Walaupun ada yang memberi sokongan secara tak langsung, kerjasama tak langsung. Saya melihat, saya setuju perkara tersebut. Kelebihan itu memberi pecahan, itu membawa kepada pecahan undi khususnya macam saya sebutkan tadi di kawasan di luar bandar, di kawasan Felda, di mana majoriti kaum Melayu di sana, dan di kawasan pinggir-pinggir pun macam di Bukit Kopong dan Bukit Pasir dan sebagainya juga lama pada kawasan Felda. Benda itu akan memecahkan undi. Saya punya analisis menunjukkan bahawa itu akan memberi kelebihan kepada parti yang memerintah, parti yang sedang memberi kuasa. Sebab mereka mempunyai sokongan asas di sana. Perpecahan itu bertambah buruk, memberi kekurangan kepada parti-parti yang lain yang bertanding sebab kebanyakan penyokong mereka yang pernah menyokong tahun 2018 masih berada di luar Johor. Ada yang bekerja di luar Johor, yang tidak dapat balik, dan ada yang kata di Singapura mereka bekerja sampai 300-400 ribu orang. Bagi saya, kalau kita pecahkan angka-angka tersebut kepada setiap kawasan, saya rasa itu kita boleh terjemahkan boleh penurunan dari segi sokongan kepada mereka. Bila ada penurunan sokongan undi, itu akan memberi kelebihan kepada parti yang mempunyai asas yang kukuh, satu jentera network yang kukuh daripada atas ke bawah. Kalau kita melihat dari sudut itu, saya rasa saya setuju sekali lagi pandangan mereka itu akan memberi pecahan. Saya rasa ini akan memberi, kalau itu berlaku, kalau itu diterjemahkan, kalau kita melihat dalam keputusan malam ini, saya rasa pembangkang kena menyusun balik strategi mereka untuk menghadapi pilihan raya ke-15 dari segi persediaan dalam semua sudut. Mereka kena pergi kepada drawing board, apa yang dibuat. Kemungkinan kembali kita boleh lihat kepada 2018 hanya ada 2 parti, 2 gabungan yang akan bertanding untuk mendapatkan mandat rakyat. Ya, apa-apa sahaja dinamik politik ataupun senario politik boleh berlaku selepas kita menerima keputusan hari pengundian PRN Johor pada malam ini, dan pastinya apa-apa keputusan yang diraih ini akan memberi pengaruh yang cukup besar terutamanya menjelang pilihan raya umum yang akan datang. Seperti yang Dr. G katakan, apa-apa sahaja keputusannya pastinya akan memaksa parti-parti politik khususnya di pihak pembangkang untuk mengatur semula strategi mereka terutamanya sebelum PRU akan datang ini. Tetapi kalau kita nak lihat dalam 2 ke 3 tahun yang lepas, dalam kita menyaksikan ketidaktentuan kemelut politik pada tahap persekutuan, kalau kita lihat di Johor ini sedikit berbeza. Kestabilan politik itu more or less dapat dikekalkan. Apa yang perlu kita fahami tentang dinamik politik kerjasama sedia ada antara kerajaan dan pembangkang di negeri Johor? Di sini satu yang menarik, Laila, banding dengan 2018. Saya sangat melihat satu yang menarik, bukan sahaja di Johor dan juga di peringkat negeri dan di peringkat persekutuan. Kita melihat parti-parti yang berada dalam kerajaan itu sendiri bertanding sesama sendiri. Itu kita tak pernah lihat dalam mana-mana sejarah pilihan raya. Di peringkat di pusat kita ada BN dan bersama dengan Perikatan Nasional memerintah meneruju kerajaan. Kita melihat di Johor pun begitu, dan di luar tu ada kerjasama dengan pembangkang. So satu dinamik, satu suasana, satu anjakan yang politik, landscape politik yang cukup berbeza, yang cukup menarik, yang kita tak pernah melihat dalam 60 tahun pilihan raya di Malaysia. Saya rasa ini satu proses yang saya rasa akan membawa kepada beberapa kemungkinan. Sama ada perkara ini akan kekal di sini ataupun ini hanya akan satu kerjasama sementara di dua-dua peringkat, iaitu mikro dan makro yang saya sebutkan tadi, antara dalam kerajaan itu sendiri, parti-parti ada
dua kumpulan, dua gabungan yang menerujuki kerajaan negeri. Of course di pusat pun begitu juga. Dan kita ada kerjasama MOU dengan parti pembangkang macam mana wujud di Perak ya. So kalau kita melihat ini ketiga-tiga ini, saya rasa dia akan memberi satu kejutan kepada kita, apakah ini yang kita berada, adakah ini politik baru, politik pilihan raya baru, sistem persaingan, gelanggang persaingan yang baru dalam negara kita. Semuanya akan memberi satu mungkin memberi kelebihan, satu lagi akan memberi menimbulkan kekeliruan di kalangan pengundi, di mana mereka nak pilih, parti mana mereka nak pilih. Kalau mereka nak pilih ini kerja semasa yang ada dua parti, iaitu adakah itu yang terbaik untuk mereka, ataupun mereka nak ada gabungan. So itu semua satu garisan yang kabur, garisan yang kurang jelas, bukan sahaja kepada jentera penyokong parti tetapi juga untuk rakyat secara keseluruhan. Rasa di sebalik kedinamikan tersebut wujud satu bentuk kekeliruan. Itu pun saya rasa mempengaruhi kadar peratusan keluar mengundi yang masih kecil sehingga pukul 2 petang tadi, sehingga tengah hari tadi, ataupun mungkin ia akan membawa kepada menjadi faktor utama kekeliruan kerjasama kedinamikan ini tu sendiri akan telah memberi kekeliruan, ketidakpastian, maklumat yang tak jelas, maklumat tak cukup kepada pengundi untuk memilih kerajaan mana, parti mana mereka hendak. Itu sangat menarik, Laila. Ya, banyak lagi perkara menarik yang saya akan kupaskan bersama dengan Dr. G. Manimaran, terutamanya melihat kepada senario yang akan datang selepas keputusan pada malam ini. Apa kemungkinan kerjasama politik yang boleh kita jangkakan selepas ini, itu yang akan kami bincangkan selepas ini. Tapi kita akan berteriak seketika kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Bertemu kembali dalam Johor Memilih bersama saya, Naila Huda. Kami terus bawakan perkembangan terkini Hari Pengundian PRN Johor. Dan ini antara perkembangan terkini, tweet yang baru saja dimuat naik oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menceritakan tentang lawatannya meninjau Pusat Daerah Mengundi Taman Siantan Dun Kempas bersama calon Barisan Nasional Datuk Ramli Buhani, dan juga sempat berjumpa dengan seorang wartawan yang sedang bertugas, dan katanya proses pembuangan undi di kawasan tersebut berjalan dengan lancar dan teratur. Ini antara perkembangan PRN Johor yang mana anda juga boleh ikuti perkembangannya di astroawani.com, semua platform digital Astro Awani, dan juga di akaun media sosial Astro Awani. Pada masa yang sama, pada jam ini kita juga menjangkakan kita akan juga cuba bersama dengan rakan setugas Hasimi Muhammad yang berada di Pekan Nenas, yang mana kita menjangkakan Datuk Hasimi Muhammad dijangka membuang undi pada jam ini. Tapi sebelum itu, kami juga akan bersama dengan penganalisis politik. Sebentar tadi saya bersama dengan Dr. G. Manimaran, penulis buku Pilihan Raya Demokrasi Malaysia. Sebentar tadi kita bincang mengenai dengan ramalan jangkaan untuk keputusan pada malam ini. Tetapi selepas itu, apa senario politik yang mungkin boleh berlaku selepas keputusan diraih? Dan kita bercakap juga tentang kemungkinan kerjasama politik. Kerana kalau kita lihat, saya nak memetik sedikit kajian Pusat Penyelidikan Ilham Center berkata bahawa dapatan pula pengundian di PRN Melaka diperkukuhkan lagi dengan apa yang berlaku di Johor, menunjukkan pembangkang tidak mempunyai pilihan selain daripada bekerjasama membina sebuah koalisi atau electoral pact yang boleh merangkumi setiap segmen pengundi. Itu antara perkara yang kita nak berbincangkan bersama dengan Dr. G. Manimaran. Tapi sebelum itu, kita nak terus saja bersama dengan rakan setugas Hasimi Muhammad. Saya difahamkan Hasimi masih lagi berada di Pekan Nenas dan dijangkakan ketibaan Menteri Besar Johor Datuk Hasimi Muhammad selepas ini. Apa yang terkini boleh dikongsikan dari sana, Hasimi? Baik, terima kasih Naila. Di studio betul kita berada di salah satu pusat mengundi di SK Pengkalan Nenas, yang mana kita masih lagi menunggu ketibaan Menteri Besar Johor Datuk Hasimi Muhammad
difahamkan akan melaksanakan tanggungjawab sebagai pengundi di pusat pengundi ini. Kalau ikutkan kepada maklumat yang kita terima, beliau dijangka tiba sekitar pukul 2.30 petang tadi, namun setakat ini dah 2.44 petang, namun kita menjangkakan Dato' Hasni akan tiba bila-bila masa untuk menjalankan tanggungjawab. Namun kalau kita melihat kepada sini secara spesifiknya bawah Dun Pekan Nanas di bawah Parlimen Tanjung Piai. Namun kalau kita melihat kepada kehadiran untuk Dato' Hasni itu sendiri, persaingan adalah di Dun Benut di bawah Parlimen Pontian, yang mana untuk Dun Benut itu yang menyaksikan persaingan 4 penjuru melibatkan Ahli Dewan Negara Senator Dato' Isa Abdul Hamid dari Perikatan Nasional, Ahli Majlis Pimpinan Keadilan Johor Hanif Elias Ghazali Hosman, dan juga Pejuang Iskandar Nur Ibrahim, yang mana kita sedia maklum bahawa kerusi Dun Benut itu dipertahankan oleh Dato' Hasni pada PRU 14 yang lalu. Jadi kita melihat kepada bagaimana saingan akan berlaku di Dun tersebut. Dan untuk ketika ini tidak banyak yang boleh kita bawakan kerana masih lagi menunggu ketibaan. Namun untuk kelancaran ataupun gambaran sebenar di lokasi ini, kita melihat kepada setakat pukul 2.45 ini masih ramai pengundi mengambil peluang untuk hadir ke pusat pengundi ini untuk menjalankan tanggungjawab sebagai pengundi. Dan seperti mana kita tekankan juga adalah cuaca dari beberapa lokasi saya kunjungi di Dun layan-layan ke Dun Tenang sehinggalah kita ke Dun Pekan Nanas ini di bawah Tanjung Piai, cuacanya setakat ini masih lagi baik, cerah. Jadi kita harapkan peluang ini digunakan sebaik mungkin oleh pengundi untuk keluar mengundi, sementara kita menunggu ketibaan Dato' Hasni untuk kita bawakan perkembangan langsung. Tapi sebentar tadi juga Presiden Parti Warisan Datuk Seri Muhammad Syafiee Afdal turut sempat untuk meninjau kawasan ini dan juga memberikan sedikit respon, khususnya melihat kepada sekiranya berlaku peratusan rendah keluar mengundi ini, kemungkinan ia akan mencerminkan sistem demokrasi yang berbeza dan juga tarikan kepada pengundi-pengundi untuk keluar itu, selain juga melihat kepada potensi warisan itu pada PRN Johor ini. Dan kita tanyakan juga sekiranya ada parti-parti yang mempelawa warisan untuk bergabung sekiranya tidak. Baik, ada sedikit masalah teknikal untuk kita berlintas langsung bersama dengan Hasimi Muhammad langsung dari SK, Sekolah Kebangsaan Bekalan Raja Pekan Nenas. Kami akan cuba hubungi Hasimi Muhammad lagi selepas ini kerana kita menjangkakan ketibaan Dato' Hasni Muhammad untuk membuang undi di sekolah tersebut. Kita nak terus saja bersama dengan Dr. G. Manimaran, penulis buku Pilihan Raya Demokrasi Malaysia yang masih berada di talian. Dr. G. Manimaran, kita melihat kepada kerjasama politik, senario politik selepas keputusan malam ini. Ada yang mengatakan kemungkinan coalition pact itu selepas keputusan yang kita jangkakan pada PRN Johor ini. Jangkaan Dr. G sendiri melihat kepada dinamik politik, apa antara kerjasama yang boleh kita jangkakan? Kalau kita bersandarkan kepada spekulasi dan analisis yang telah tinjauan yang telah dibuat, kajian yang telah dibuat oleh beberapa pihak, keputusan dipanggil, ada yang mengatakan bahawa tahun putusan 2018 itu akan kembali. Saya rasa parti yang memerintah dia akan ada kelebihan sedikit untuk menambah kursi pada kali ini. Tapi dan cuma mereka menyasarkan sama ada boleh mendapat 2/3 kursi. Kalau dalam keadaan tersebut, kalau kita melihat kepada peratusan keluar mengundi yang masih kecil, masih rendah, kalau katakan putusan itu masih memihak kepada apa yang kita saksikan tahun 2018, kemungkinan kerjasama itu terpaksa dibuat. Dan satu lagi masalah akan wujud, adakah masalah sama ada kalau kita melihat kepada isu-isu yang dibangkitkan, komen-komen yang dibangkitkan, kecaman yang dibangkitkan, dan kritikan-kritikan yang dikongsi dalam kenyataan-kenyataan media sebelum ini ataupun kenyataan secara rasmi yang telah dibuat, adakah kita masih boleh melihat kepada kerjasama? Kalau kerjasama itu wujud, adakah kerjasama yang semasa yang ada itu boleh kekalkan? Adakah mereka boleh duduk bersama itu masih boleh kekalkan? Sebab saya melihat bahawa dalam kempen pada kali ini dan di kalangan parti-parti yang berada dalam kerajaan, pemimpin mereka mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang cukup pedas
cukup mengguris hati masing-masing. Kalau dalam keadaan begitu, adakah mereka boleh duduk bersama? Ya? Tapi mungkin di persekutuan benda itu boleh kekal untuk sementara waktu. Dan kalau kita pergi kepada persekitaran makro yang satu lagi iaitu sama ada pembangkang. Adakah mereka akan duduk boleh sedia untuk membentuk kerajaan sebab ada parti yang telah membuat resolusi dia tidak akan memberi sama dengan parti-parti tertentu. Tidak dapat menerima pemimpin tertentu. Dalam keadaan begitu, kita mungkin berada dalam keadaan yang ketidaktentuan, ketidakstabilan itu akan berterusan. Pilihan raya yang diadakan tidak membawa kepada kesudahan yang disasarkan oleh semua pihak. So kita akan balik kepada parlimen yang dalam undang negeri yang tidak sempurna dari segi mandat sokongan yang padu. Kalau begitu saya melihat kita akan berakhir dengan kerugian dari segi politik, kerugian pengurusan pilihan raya untuk mengadakan. So mungkin kita kecuali mereka kalau tak ada pilihan untuk mengadakan kerjasama yang formal, kerjasama yang betul-betul diperlukan untuk membentuk kerajaan. Adakah kita akan kembali kepada gelangan pilihan raya lagi sekali dalam waktu terdekat? So itu saya rasa itu yang menyebabkan ramai orang saya sebutkan dalam beberapa kali sebelum ini dalam beberapa acara. Mereka ramai mungkin tidak keluar mengundi kerana mereka melihat bahawa protesan keluar mengundi rendah kerana mereka kata saya mengundi itu tidak bernilai. Apa gunanya saya pergi mengundi dalam keadaan panas terik, dalam kebimbangan tentang COVID, jangkitan COVID Omicron akan terdedah kepada risiko tersebut. So itu semua mungkin membawa kepada ketidakstabilan, ketidaktentuan mandat pilihan raya ini. Ya, Doktor bercakap tentang kadar peratusan keluar mengundi sekali lagi dan suka untuk saya kemaskini sedikit kadar keluar mengundi yang baru saja dimuatnai oleh Suruhanjaya Pilihan Raya SPR di akaun Twitter setakat jam 2 petang meningkat kepada 40%, meningkat sedikit berbanding 35% pada jam 1 tengah hari. Kalau kita nak bandingkan dengan PRN Melaka, kalau setakat jam 2 petang di PRN Melaka sebelum ini sudah pun mencecah 50% dan pada jam 3 petang di Melaka 57%. Jadi agak membimbangkan Dr. G, kita melihat kepada kadar keluar mengundi ini masih lagi 40% setakat jam 2 petang dan seperti yang Dr. G katakan ada banyak faktor tetapi antaranya yang saya juga sendiri mendengar adalah faktor sentimen yang mereka merasakan undi mereka itu tidak lagi bernilai kerana melihat situasi politik itu kekal sama. Kekecewaan yang lepas. Ya, tapi kekecewaan ini mungkin akan berbeza pada PRU akan datang. Pandangan Dr. G melihat kepada kebimbangan ini, kadar peratusan keluar mengundi, sentimen orang ramai terhadap keadaan politik semasa. Bagaimana untuk kita pulihkan sentimen ini menjelang PRU? Saya kalau setakat 40% peratus keluar mengundi yang telah direkodkan sehingga 2 petang. Kalau saya melihat daripada tersebut, saya telah menjangkakan dari awal bahawa peratusan keluar mengundi mungkin lebih rendah daripada 60%, lebih rendah daripada yang Sarawak dan di Melaka sebab kita kena melihat daripada sedikit perbandingan peratusan keluar pengundi dan peratusan keluar mengundi. Dalam pilihan lepas di Melaka dan di Sarawak juga, kita menggunakan data jumlah pemilih ataupun pengundi yang lama. Ya. Tetapi di kali ini, khususnya di Johor, kita ada peningkatan 750,000. Jumlah yang meningkat almost 30%. Bermaksud kita punya box of the voters dalam daftar pemilih itu, kita peningkatan ada, tetapi jumlah peratusan mereka yang keluar mengundi dari segi peratusan bila kita buat perbandingan, dia akan lebih rendah daripada 60%. Saya punya anggaran awal hari itu, sebelum ini lah, antara mungkin 55 hingga 57% peratusan keluar mengundi. Bermaksud satu kerugian besar, tapi kalau kita tahu untuk ke depan, kalau kita belajar apa yang berlaku dari Datuk Syafi memberitahu bahawa demokrasi itu tidak berfungsi kalau peratusan keluar mengundi. Itu yang kita risau. Kita membelanjakan dalam pilihan raya akan datang umum kita akan membelanjakan hampir
1 bilion ringgit untuk menguruskan pilihan raya berbanding dengan 500 juta untuk 2018 ya. Berbanding dengan pilihan raya pertama 2 juta ringgit. So jumlah yang kita akan belanjakan yang besar. Kalau peratusan keluar mengundi, ini hak mereka ya. Ini adalah satu aset kepada setiap rakyat yang negara demokrasi macam Malaysia. Bila kita mengadakan pilihan raya demokratik, mereka patut keluar mengundi. Saya rasa kita kena ambil iktibar daripada apa yang berlaku di Johor. So, ramai kata Johor itu adalah satu panduan untuk pilihan raya akan datang. Ya. Panduan satu model untuk pilihan raya akan datang. Pilihan raya umum akan datang. Pilihan raya umum yang ke-15. Kalau kita anggap itu sebagai model dalam pelbagai sudut, kalau kita fokus kepada pengundi yang peratusan keluar mengundi yang masih kecil setakat ini, saya rasa kita kena melakukan sesuatu. Sebab contohnya, kita tak perlu pergi jauh, kita mengambil undi 18 dengan pengundi secara automatik. Ramai yang tidak tahu. Seperti mana dikatakan undi 18 bulan ini, ramai yang tak sedar kewujudan kemudahan tersebut. Kemudian peruntukan untuk mereka keluar mengundi 18 bila sampai 18 undi automatik, ramai tidak tahu. Saya rasa semua parti, semua pegang mengatur, semua pihak berkepentingan dalam pilihan raya kena memainkan peranan bagaimana kita nak menggalakkan orang keluar mengundi. Dan kita kena memberi keyakinan kepada mereka keluar mengundi, bahawa keyakinan kepada sistem demokrasi bahawa ini adalah pilihan raya untuk kita. Kalau kita tak keluar mengundi, kalau kita tak menggunakan peluang ini dengan baik, saya risau kita akan wujud satu defisit trust dalam sistem pilihan raya. Ataupun mereka tak yakin dan kerana ditambah dengan COVID, mungkin kita kena cari jalan-jalan baru, pendekatan baru untuk meningkatkan pelanggan mengundi. Sama ada cara mengundi itu kita kena buat. Kita kena mempelbagaikan cara mengundi, tak boleh secara fizikal, secara email ataupun dalam undi pos, undi tidak hadir. Mereka boleh mengundi di mana. Kita kena meningkatkan penyertaan rakyat dalam pilihan raya. Bukan saja parti, kita nampak parti banyak bertanding, tetapi kita kena meningkatkan penyertaan rakyat sebagai pengundi untuk mengundi dalam pilihan raya. Kalau tidak, kita punya prinsip matlamat demokrasi tidak akan ke mana. Ya. Banyak yang perlu diperhatikan dan diperbaiki sebelum kita menuju ke PRU dalam kita memperkukuhkan dan memperkasakan sistem demokrasi negara. Terima kasih kepada Dr. G. Manimaran, penulis buku Pilihan Raya Demokrasi Malaysia, mengulas mengenai PRN Johor. Apa antara perkara yang perlu diberi perhatian, terutamanya melihat kepada PRU akan datang. Pastinya apa-apa sahaja senario politik yang bakal berlaku selepas keputusannya hari ini, pastinya akan memberi impak yang cukup besar menjelang PRU akan datang. Dan itu antara perkongsian untuk jam ini melihat kepada hari pengundian PRN Johor. Jangan ke mana-mana, selepas ini kami akan bersama dengan rakan-rakan setugas yang berada di lapangan, berada di pusat-pusat mengundi dan juga bersama dengan khususnya Hasimi Muhammad dijangka membawakan di hutan langsung Menteri Besar Johor Datuk Hasimi Muhammad membuang undi di Dun Pekan Nenas. Dan itu antara perkongsian yang kami bawakan sepanjang hari ini di saluran 501 di astroawani.com dan di semua platform digital Astro Awani. Itu saja untuk jam ini bersama saya Naila Huda. Jumpa lagi. Salam hormat.